Ya, Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Siapa nama ni? Sekejap Doktor cari Syafiq Alim. Syafiq. Kenapa guna nombor Saya Riddle? saya pernah Riddle tu teka-teki ya Doktor. Oh ya, okey. Saya pernah visi dengan Doktor dulu. Saya Presiden Kongres Pemuda Intelek Warisan Nusantara. Ingat lagi? Oh ya. Lama dulu visi. Lama dah tak Ah, visi. Okey, Syafiq okay, so teruskan. Doktor, grup apa yang diorang nampak sekarang ni adalah saya rasa Doktor tahulah sebab Doktor PhD dalam bidang psikologi, right? Bukan. Saya dalam bidang kewangan Islam. Oh, Islam ah. Okey, so Doktor, grup saya ada buat kajian kita melalui psikoanalisis. Hmm. Okey, jadi apa yang berlaku kat Malaysia sekarang ni, orang tak tahu apa yang dia berlaku. Okey, apa yang dimaksudkan dengan Malayan Dream? Sebenarnya kita di-attack oleh teori-teori konspirasi yang dibuat oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud ini dipanggil the dream theorist. Jadi Okey. kita tak tahu sama ada the issue or the agenda, the main agenda yang kita tengah duduk sekarang. Dia ada 3 teori asas yang dia orang pakai untuk jatuhkan Islam. Okey. Kalau doktor tengok pada 19 Mac 2019, Ambiga pergi ke US untuk buat bentang kepada US untuk buat abolish the religion, the freedom religion. So jadi this theory yang banyak orang tersangkut adalah dia tersangkut dekat the dream theory. Jadi dia akan start dengan the Sigmund Freud theory, lepas tu dia akan pergi kepada Bion. Bion is the abolish of the religion, and then dia akan pergi kepada Sigmund Freud. Jadi dia orang telah membuat kajian terhadap orang Melayu start daripada 1945 how the Malay behave. Jadi apa yang kita duduk hari ni adalah kita duduk dalam dilema, sebab tu Tun Mahathir tulis buku Dilema Melayu. Ya. And then dia pesan pada tahun 1976. Apa yang berlaku hari ni berlaku pada tahun 1976. Siapa yang buat pun orang yang sama. Kalau doktor tengok pada tahun 1976, 2 biji kapal terbang jatuh, iaitu the Borneo Airways dengan Tanjung Kupang. Dan pada masa Najib jatuh, MH17 dan juga MH370, saya boleh tunjuk kapal terbang tu tak jatuh. Saya boleh tunjuk kat mana kapal terbang tu. Oi. No, I can prove you. I can prove you. This MH17 never been shoot. Saya ada data daripada satellite. We are the group of the IT people. We are going. We take the data from the CIA and the KGB. So where are those deceased? Huh? You go to my wall and then you see where the flight take off, and then you will know. Okay, saya tak mau pergi kat situ. Jadi kita duduk dalam dilema sekarang ni. Kita tak tahu where is the true thing and then apa agenda yang dia orang buat sekarang ni. Okay. Macam isu Azmin. Okay, saya ambil contoh doktor, isu buluh. Kalau you nak tahu, Teresa Kong is the master of psychology ya. Jadi bila dia buat isu buluh pada 4 Mac dan 4 Mac juga berlakunya Science ICC Stated Room. So people akan attack the issue dan dia takkan pergi kepada the main agenda. This is the Sigmund Freud theory, the Malayan Dream. So kalau doktor nak tahu, doktor baca buku Ian Buchanan, Sang Nila Utama and the Lion Ada. of Judah. Itu saya dah baca dah dua. Ada buku ni. Okey, doktor. Ada lagi 249 buku, The Theory of Conspiracy. Okey, saya nak pergi kepada MA63 yang orang tak alert sekarang ni. Semasa kita merdeka, yang merdeka ini adalah Tanah Melayu. Perkara 11 di dalam persekutuan berbunyi pada 31 Ogos 1957. Perkara 1, tafsiran bagi persekutuan adalah di dalam bahasa Melayu adalah Tanah Melayu dan juga bahasa Inggeris adalah Malaya. Perkara 1.2, the state of the federation will be Perlis sampailah ke Johor. And then di bawah Ordinan Tafsiran Perlembagaan 1948-1602, persekutuan ini merujuk kepada persekutuan yang ditubuhkan pada 1957. Sebab kita telah melalui 70 perjanjian. Jadi persekutuan ini ditubuhkan di 1948. It refer to 1957. So apa yang berlaku adalah, apa yang mereka buat hari ini di dalam select community adalah mereka ingin mengembalikan negara ni Tanah Borneo. Kalau doktor refer to the laporan Hansard Parlimen tahun 1976, Tun Hussein On bila dia buang negara Tanah Borneo, dia buang dua. Dia buang negara Tanah Melayu dan juga negara Tanah Borneo. Sebab apa? Semasa MA63 dibuat. Kan? Tajuk dia adalah perjanjian di antara Persekutuan Tanah Melaya, wilayah Borneo, Northern Ireland and London. Sebab apa? Persekutuan ini telah pun tertubuh pada tahun 1957 dan mereka masuk secara bersekutu dengan persekutuan yang telah ditubuh pada 1957. Okey, apa yang mereka minta hari ini adalah mengubah tafsiran perkara 1.1. Doktor kena tahu persekutuan ini mengikat 3 perkara penting perlembagaan, iaitu perkara 3.1, the religion of the federation. Agama Islam adalah agama negara.
The Supreme Law Federation, undang-undang tertinggi dalam negara. The head of the federation 321 adalah Yang di-Pertuan Agong adalah ketua bagi negara. So semasa perjanjian MA 63 ini dibuat, berlaku kontradiksi antara kuasa, sebab Sabah dan Sarawak menggunakan kuasa koloni di mana mereka menggunakan governor. Semasa perjanjian full state settlement dibuat, negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak menggunakan sistem bergubernur, di mana pada perjanjian Durbar dibuat, negeri Pantai Timur, 5 negeri melantik Yang di-Pertuan Agong sebagai yang Pesuruh Jaya Tinggi, seperti tafsiran Ordinan Perlembagaan 1948. Sebab itulah tafsiran bagi kabinet ini dibuang. Sebab tu doktor tengok DAP mereka tak mau negeri lain. Mereka cuma nak negeri Penang, Melaka, Sabah dan Sarawak, kerana negeri ini adalah negeri bergubernur. Jadi di dalam tafsiran perlembagaan, gubernur ini lebih tinggi pada Yang di-Pertuan Agong, kerana Yang di-Pertuan Agong di dalam Ordinan Tafsiran Perlembagaan 1948 hanyalah Pesuruh Jaya Tinggi. So di dalam MA 63, di dalam select community, apa yang mereka nak buat adalah mereka ingin mengubah tafsiran 1602. Itu persekutuan ini merujuk kepada persekutuan di bawah perjanjian MA 63. Tak boleh. Memang tak boleh, sebab bila refer kepada MA 63 hilang hak istimewa orang Melayu, sebab perjanjian hak istimewa orang Melayu dibuat di bawah perjanjian persekutuan 1948 dan juga perjanjian Durbar dibuat pada 57 bukan 63. Di dalam MA 63 tidak menyebut agama Islam, sebab dia menyebut di dalam perjanjian persekutuan 1957. Betul. So mereka akan buang semua. Itulah bahayanya apabila mereka ingin bawa masuk MA 63. Apabila mereka nak buat MA 63, sebab itulah doktor tengok PBS cakap kita akan mengkristiankan negara Islam. Sebab bila kita iktiraf MA 63, kita telah orang kata apa, mengkhianati. Kita telah mengkhianati perjuangan Tunku Abdul Rahman dan Tun Sri On. Itu yang kita tengah buat sekarang ni. Tu saya kata kita tak boleh iktiraf MA 63. Bila kita iktiraf MA 63, kita akan hilang tanah kita sendiri. Sebab tu mereka kata mereka nak halau orang Melayu keluar dari tanah Melayu. Sebab itulah yang mereka tengah buat sekarang ni. Sebab tu saya cakap orang kena baca amendment di dalam perlembagaan. Tengok apa yang Tun Sen On buat. Kena baca balik sejarah tahun 1976. Sebab apa, kita terikat dengan 70 perjanjian sebelum. Perjanjian Durbar, perjanjian Pleno, perjanjian Anglo-Dos, perjanjian Bangkok dan perjanjian Pengko, dan semua tu dibawa dalam 1957. Kalau kita iktiraf 63, kita akan hilang semua perjanjian tu. Sultan tidak ada iktiraf. Orang Melayu tidak ada iktiraf. Agama Islam bukan agama negara. Apa doktor punya komen? Wah, hebat Syafiq. Syafiq ni, you kat mana sekarang Syafiq? Saya dekat Kelang ada. Kelang. You kerja kat mana? Saya anggota polis yang bakal dibuang sebab fight pasal MA 63 ni. Tapi you punya pembacaan tu betul. Maknanya saya kira ini antara perkara-perkara yang penting untuk diketahui oleh umum. Saya maknanya nanti Syafiq, PM saya nanti, nombor telefon, boleh kita berhubung nanti sebab saya ada satu tim yang sedang membincangkan perkara ini. Dan kita tengah melihat perkara ini daripada segenap aspek. Sebab kita tak boleh ambil satu dimensi saja. Kita kena tengok dari segi, sebab orang Sabah dan Sarawak dia ada perspektif dia yang tersendiri. Kan? No doktor, dia macam ni. Ya. Doktor, Tun Hussein On dah buat benda ni pada tahun 76. Dah setaraf. Kita dah amend masuk dalam perlembagaan. Ada hak istimewa orang Sarawak, betul, orang Sabah, dan juga kita bagi setaraf the state of Borneo and the state of Malaya. Kita tak boleh ubah tafsiran persekutuan. Betul, maksud saya ialah penjelasan berkenaan dengan ini perlu diambil kira fakta-fakta sejarah ni. Tapi apa yang berlaku hari ini, ramai orang silap faham. Bila kita membincangkan soal Malaysian Agreement 1963 ni, MA 63 ni, kan, kita hanya melihat satu skop yang seolah-olah kepentingan kaum, kepentingan warga tertentu dinafikan ataupun tidak setara dengan ni. Okey, dia orang tak faham satu benda ni doktor. Semasa Sarawak negara, Sarawak Sultanan Brunei. Bila dan juga Sabah di Kesultanan Sulu. Betul. Sarawak dibuka oleh Sultan Barakah, iaitu Sultan. Jadi apabila sampai sekarang kerajaan Filipina masih lagi letak dalam perlembagaan dia Sabah tu sebagai daripada Filipina. Sekejap doktor, sekejap. Bila Brooke datang, Brooke bukan pajak. Dia beli Sabah pada harga RM4,000 dan juga Sarawak pada harga RM6,000. Dia jadikan sebagai territories of Borneo. Jadi Sarawak ini dan Sabah di bawah Northern Island. Dan apabila perjanjian ni ada bil dia ada lebih kurang 5 bil,
apabila perjanjian ini dibuat, yang saya marah adalah mereka hanya merujuk kepada report inquiry. Cobalt 60 itu rujuk kepada Betul. Malaysian agreement itself. Kalau doktor rujuk di dalam appendix Malaysian agreement itself, di dalam tu telah menyebut bahawa kita kena amend dalam perlembagaan the state of Malaya and the state of Borneo. So this is no point kalau dia nak kata kita tak setaraf. This is the agenda DAP. Benda ni dah berlaku in 1976 and then Tun Hussein On dah melakukannya sebaik mungkin. And then saya tak tahu kenapa dia orang tak nak kembali kepada sejarah and then tengok apa yang, because dia adalah bapa UMNO, he know what. Betul. Jadi Syafiq, saya ucap terima kasih banyak-banyak dan syabas dan tahniah. Fakta-fakta yang Syafiq bagi tu mengkagumkan semua orang. Saya tengok semua komen-komen ni memuji melangit Syafiq. Syafiq membaca mendalam. Ni doktor, kita ada satu jalan je doktor. Kita boleh, saya dah kaji perlembagaan itself. Saya dah sebenarnya saya ambil computer science, but semasa saya belajar pengajian Malaysia, saya terpaksa pergi buat kajian di Arkib Negara. So I hafal macam mana proses kemerdekaan itu dibuat dan macam mana perlembagaan itu jadi daripada hukum kanun Melaka. And then my opinion is to you, kita boleh jatuhkan Pakatan Harapan even tomorrow or in this week by using the 1506A. Kalau doktor baca di bawah perkara 1506A, okay. 15, sebab dia orang tidak boleh menyentuh tentang bahasa hukum adat Melayu, Islam, even in kontrak sosial. Yang di Pertuan Agong boleh memanggil kepada darurat di bawah 1506A. Sebab tu kalau dekat parlimen sekarang ni, Lim Kit Siang cuba untuk buang perkara 1506A. Sebab pada parlimen 1963, Tun Mahathir cuma membuang sedikit saja kuasa raja, di mana Tun Mahathir meninggalkan kuasa di bawah 1506A. Di mana yang di Pertuan Agong boleh overlap kuasa parlimen apabila berlaku pelanggaran terhadap kontrak sosial. Which must push this 1506A, doktor. Yeah. This is our way untuk jatuhkan Pakatan Harapan. Even saya pernah buat perhimpunan dekat Istana Negara, tapi saya ditangkap penganas. Sebab itulah saya nak kena buang kerja, sebab saya tahu this. Dan kita boleh hancurkan DAP di bawah perkara 251A. Sebab mereka ini adalah rakyat naturalisasi. Mereka tidak amanah, taat dan setia kepada persekutuan. Mereka boleh dilucutkan kerakyatan di bawah perkara 251A. Even kita boleh attack dan sampai dia hancur. Doktor. Betul. Syafiq, tolong PM nombor telefon nanti ya. Kita kena jumpa segera ni. Ya. Okey doktor. Terima kasih banyak Syafiq kerana sudi bersama. Saya terpegun dengan Syafiq punya fakta-fakta tadi, ya. Nanti kita bincang panjang lagi sebab saya rasa apa yang Syafiq cakap tadi semuanya perkara yang penting dan mustahak dan menambah nilai dalam perjuangan kita, insya-Allah. Syafiq tak boleh berjuang seorang-seorang. Syafiq kena bersama-sama dengan pemuda UMNO dengan UMNO, Ya, dah boleh dah. Okey, terima kasih banyak Syafiq. Allahu Akbar. Demi tapi nanti Melayu dah. Ya, nanti PM saya nombor telefon Syafiq ya. Boleh dah. Okey, terima kasih Syafiq ya. Ya dah. Assalamualaikum. Demi Melayu dah. Demi Islam insya-Allah. Islam. Okey. Wah, hebat anak muda. Begitu komprehensif pemahamannya berkenaan dengan sejarah dan saya rasa fakta-fakta yang diberikan itu penting. Sebab itulah saya insya-Allah dalam masa terdekat saya perlu masukkan Syafiq bersama-sama dengan tim saya yang sekarang ni sedang mengkaji perkara-perkara ini. Kerana seperti mana saya katakan, kita tidak boleh hanya berjuang dengan ILO. Kita harus berjuang dengan fakta. Kerana hari ini, fakta lawan auta. PH hari ini banyak autanya. Terutamanya DAP. Dia mengaburi mata kita bercakap soal transparansi, bercakap soal negara yang berpegang kepada rule of law, tetapi hakikatnya banyak perkara-perkara yang mereka sendiri langgar. Dan perkara yang mereka langgar ini boleh memporak-porandakan negara, boleh memporak-porandakan keharmonian dan kestabilan negara yang berbilang agama, berbilang kaum, sebagaimana yang kita telah paktrikan di dalam perlembagaan. Tetapi mereka yang cuba untuk merobek dan juga mengganggu-gugat apa yang telah kita sepakati. Terima kasih banyak.